Baik, kembali dalam cerita, kalau di awal tadi di segmen pertama saya bersama dengan Muafendi Muhammad yang berkongsi tentang realiti semasa kepatuhan dan juga norma baru SOP yang perlu dipatuhi oleh rakyat Kelantan. Dan untuk waktu ini saya nak bersama sekali lagi dengan Faziza Ali. Kalau semalam saya bersama dengan beliau kongsikan berkaitan dengan ada seorang usahawan yang berkongsi tentang rahsia ataupun cerita kisah kejayaan perniagaan yang khususnya melihat kepada penjualan ketupat palas. Okey, tapi untuk waktu ini saya nak berkongsi tentang satu cerita yang dikongsikan oleh Faziza Ali yang mana meskipun berdepan dengan pelbagai kes kecemasan termasuklah kebakaran dan juga kemalangan jalan raya, namun itu tidak membataskan usaha Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Terengganu dalam mana menyantuni golongan yang kurang bernasib baik. Malahan dikabarkan juga pegawai dan juga anggota bomba turut berkongsi rezeki mengeluarkan duit poket mereka sendiri dalam mana untuk mengumpulkan dana ataupun sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau boleh saya nak terus nak memintalah Faziza untuk kongsikan cerita ini, dari mana dapat sumber bahan cerita ini dan boleh dikongsikan siapa yang mendapat bantuan dan juga sumbangan ini. Baik, terima kasih Fauzi di Kuala Lumpur. Bila kita bercerita pasal anggota bomba dan penyelamat ini, mungkin perkara pertama yang terlintas di fikiran kita adalah tugas hakiki mereka, iaitu membantu masa kebakaran, masa kemalangan jalan raya maupun membantu masa-masa lemas. Meskipun mereka ni bergelut dengan tugasan sebagai pasukan bomba dan penyelamat, namun itu semua sebenarnya tidak membataskan mereka untuk sama-sama menyantuni golongan yang kurang bernasib baik, khususnya sepanjang bulan Ramadan ini. Walaupun orang kata mereka ni masih bersiap sedia 24 jam untuk berhadapan dengan pelbagai kes kecemasan, namun bagi pegawai bomba dan penyelamat di negeri Terengganu ini, mereka tetap mencuri sedikit masa untuk sama-sama menyampaikan sedikit sumbangan kepada golongan-golongan seperti golongan asnaf, ibu tunggal maupun anak yatim. Di mana Fauzi, inisiatif yang dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu ini bagi membantu meringankan golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, apatah lagi Syawal yang bakal menjema kira-kira seminggu sahaja lagi, mungkin dengan inisiatif yang dilakukan ini dapat menceriakan golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini untuk menyambut Aidilfitri nanti. Dan sebenarnya Fauzi, inisiatif daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu ini tercetus selepas mereka melihat kesusahan maupun kedaifan yang dialami oleh penduduk-penduduk khususnya di negeri ini ketika mereka melakukan operasi-operasi pemadaman kebakaran, di mana bukan sahaja mereka hadir ke tempat itu untuk melakukan operasi ataupun tugasan hakiki mereka sebagai badan beruniform, tapi mereka juga peka ataupun orang Terengganu kata cakna dengan keadaan sekeliling dan juga persekitaran, khususnya kediaman-kediaman penduduk. Dan menerusi itu mereka sepakat untuk mengeluarkan wang poket sendiri untuk sama-sama kumpul dan membantu meringankan beban masa-masa yang kurang bernasib baik ini, dan mereka sepakat untuk membeli barangan keperluan harian dan juga barangan makanan untuk diagihkan kepada golongan-golongan ini. Kira-kira pada minggu lepas hampir 30 keluarga telah menerima manfaat daripada program kongsi rezeki daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu ini, Fauzi. Baik Fauzi, sebenarnya program kongsi rezeki yang dicetuskan ini telah memasuki tahun kedua. Ia tercetus selepas PKP pada tahun lalu, dan bila mereka melihat sendiri kesusahan dan ketika itu juga banyak yang dikongsikan di media-media sosial tentang kepayahan, kesusahan orang ramai bila negara dikenakan perintah kawalan pergerakan, dan daripada itu juga mereka mengambil peluang ini untuk sama-sama membantu mereka yang kurang bernasib baik ini walaupun terpaksa mengeluarkan duit sendiri. Dan boleh dikatakan inisiatif itu sedikit sebanyak aku kata rezeki yang ada itu mereka kongsikan untuk mereka-mereka yang memerlukan ini, Fauzi. Sudah pasti apa yang dilakukan oleh mereka ini, mereka berharap dapat menceriakan ataupun meringankan beban-beban mereka yang terkesan ketika ini, apatah lagi negara ketika ini juga masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19, Fauzi. Baik Fauzi, untuk mengulas lanjut berhubung program kongsi rezeki ini, kita dengarkan apa kata pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu. Sebenarnya kita merasai setelah kita hadir ke tempat-tempat seperti inilah, bila kita hadir kebakaran sebagainya, kita melihat sendiri kesusahan mereka ni yang kita memerlukan bantuan.
Jadi dalam usaha itu ketua balai saya lah mengambil inisiatif untuk buat collection. Dan hasil collection itu kita belilah bahan-bahan mentah ni untuk kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Faz, tadi Faz ada kongsikan kalau ikutkan pada inisiatif yang dilakukan oleh pihak bomba ataupun disebut sebagai kongsi rezeki bomba ni, ini adalah tahun kedua dan antara yang menjadi inisiatif mereka, mereka mengeluarkan duit poket sendiri untuk membeli sedikit barangan keperluan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Dan kalau kita lihat pada visual tadi pun, antara barang-barang keperluan tu lebih kepada bersifat makanan lah, untuk khususnya dalam sasaran golongan yang diberikan sumbangan itu golongan asnaf dan juga golongan ibu tunggal. Tetapi untuk waktu ini mungkin Faz mungkin boleh kongsikan kepada kami apa perancangan pada masa akan datang bagi pihak bomba ataupun mereka yang menggerakkan kempen ataupun inisiatif kongsi rezeki pada waktu ini. Ini tahun kedua, mungkin pada akan datang akan dibuka buka penyertaan ataupun sesiapa saja boleh menyumbang di bawah program ataupun inisiatif ini. Baik, sebenarnya program ini telah dimulakan oleh oleh Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu menerusi ketua balainya iaitu Puan Rozizah Abni Hajar, dan menerusi langkah yang dilakukan ini juga sebenarnya kesemua balai 17 balai di negeri Terengganu ini telah mengambil langkah yang sama untuk memperluaskan lagi konsep kempen kongsi rezeki ini, di mana daripada itu mereka juga bersedia untuk menerima jika ada sumbangan-sumbangan daripada orang ramai untuk sama-sama membantu untuk menyalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan apa yang boleh dikatakan, Fauzi, walaupun mereka ini sibuk dengan tugasan hakiki mereka, namun mereka tetap turun padang untuk melakukan tinjauan ataupun survey bagi mengenal pasti mangsa betul-betul yang terjejas dan memerlukan bantuan-bantuan ini. Dan sebenarnya menerusi itu jugalah kita dapat tahu, Fauzi, sebenarnya masih ramai orang-orang yang memerlukan bantuan-bantuan seperti ini, dan ada di kalangan mereka baru pertama kali yang menerima bantuan daripada ini. Dan ayat pertama yang saya menerima daripada penerima ini adalah mujuk ada abang bomba dan kakak bomba, kerana sebelum ini walaupun mereka telah lama tinggal di kawasan itu, namun tiada satu bantuan pun yang diterima oleh mereka, khususnya daripada badan-badan beruniform seperti apa yang inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Bomba ini, Fauzi. Mujur, ada abang bomba dan juga ada kakak bomba dan juga mujur. Ada juga perkongsian daripada Faizal Ali yang berkongsi cerita yang kisahnya berkaitan dengan kongsi rezeki pasukan bomba, khususnya memberi sumbangan dan juga bantuan bagi golongan asnaf dan juga ibu tunggal. Terima kasih kepada Nur Faizal Ali atas perkongsian dan laporan ini. Saya kira itu saja waktu ini cerita-cerita di Sebelik Berita. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.